Korang pernah nampak tak orang jual SIM card? Dia promote kalau ada line pakai, tak ada line jangan pakai. Tak ada. So kepada anda yang mahukan SIM card terbaru, korang boleh PM dekat ruangan description dekat bawah dan korang akan berurusan secara directly dengan tuan penasihat telco, bukan penjual SIM card. Sebab apa? Kalau plan tu dia punya line ke laut, aku cakap terus kerang, jangan pakai, pergi beli SIM card lain. So jangan lupa kontak tuan penasihat telco untuk dapatkan SIM card yang kemungkinan besar berbaloi untuk anda dan sangat menjimatkan duit anda setiap bulan. Sebab ini penasihat telco, ini bukan penjual SIM card. Tunggu apa lagi? Pergilah WhatsApp cepat. Hey, what's up so guys, welcome to my video. Jadi banyak persoalan yang berkaitan dengan TV box yang masih tak aku jawab dalam komen secara direct lah kat komen. Tapi soalan tu semua sudah aku jawab di dalam video-video yang lepas, di mana ianya bukan satu jawapan yang detail dalam satu video. Dia bercampur dengan topik lain. Jadi soalan yang aku nak bagi tahu dekat korang hari ni adalah soalan dari seorang pengguna, di mana pengguna yang mempunyai TV yang dinamakan Smart TV ataupun Android TV tanya, "Bang, saya dah ada Android TV ataupun Smart TV. Perlu ke saya guna TV box? Korang rasa perlu tak TV box?" Benda pertama yang korang kena tahu adalah apa itu Smart TV, apa itu Android TV. TV yang macam ni biasanya dah boleh connect dekat internet dan mampu mendownload aplikasi-aplikasi streaming service. Sama ada dah disediakan dalam TV tu sendiri ataupun kena download sendiri. Buka Play Store ke Store dalam tu, pergi download sendiri. Dan setiap TV yang dinamakan Smart TV ni, dia mempunyai store sendiri. Kalau dia tak gunakan Android TV, biasanya dia mempunyai store sendiri ataupun kedai sendiri. Tapi aku tak boleh nak cakap lebih detail lah. Macam kalau LG dia ada store dia, kalau Samsung dia ada store dia. Seandainya TV tu bukan Android TV. Sebagai pengetahuan korang sikit lah, kebanyakan produk-produk yang dinamakan TV box ni banyak menggunakan OS Android dekat dunia ni. Paling banyak. Yang sikit-sikit macam Apple TV tu memang sikit lah. Sebab tak semua orang mampu guna. Mahal. Jadi TV kat sini, TV yang dinamakan Smart TV ni, dia ada store sendiri di mana korang boleh download aplikasi-aplikasi yang dah collaborate dengan company tu. Sebagai contoh, kemungkinan besar dia dah collaborate dengan YouTube. TV LG, Smart TV LG, dia tak ada Android. Korang masuk dekat store, korang jumpa YouTube. Bermakna dah boleh gunalah YouTube tu. Just download saja dah boleh pakai. Kemudian mungkin dia ada collaborate dengan Netflix. Kalau macam tu bolehlah korang download Netflix dan tengok Netflix dalam TV tu. Tapi situasi yang macam mana yang memerlukan korang untuk guna TV box untuk disambungkan kepada Smart TV? Smart TV ni ada aplikasi-aplikasi yang dia tak collaborate, dia tak ada, tapi ada dalam Android TV box. Sebagai contoh, ni contoh je lah. Baru-baru ni ada satu aplikasi keluar lah kan. Bukan baru ni lah, mungkin tahun lepas lah. Dah lama juga keluar, Disney Plus Hotstar. TV yang dikatakan Smart TV yang tak gunakan Android ni, kemungkinan besar ada dapat collaboration tu dengan Disney Plus Hotstar. Tapi siapa yang paling cepat dapat? Of course, Android TV. Android TV akan dapat dulu akses untuk download Disney Plus Hotstar dan boleh tengok Disney Plus Hotstar. TV yang Smart TV tapi tak ada OS Android, mungkin tak dapat Disney Plus Hotstar ataupun mungkin lambat dapat Disney Plus Hotstar. Itu yang korang kena tahu. Jadi, korang nak macam mana? Anda boleh fikir, anda nak macam mana? Kalau anda gunakan Android TV box, of course up to date. Katakanlah akan datang ada satu aplikasi terbaru, aplikasi streaming service yang keluar. Lepas tu korang tengok, konten dia best, interface best. Tapi waktu tu anda tak ada Android TV box. Lepas tu nak download dekat Smart TV tu, macam mana? Tak ada. Dekat situ kan pening, leceh sebenarnya. Jadi better dapatkan Android TV box kalau korang jenis yang berperangai, yang berperwatakan seperti itu. Kemudian korang kena tahu Smart TV ni banyak limitation dia. Kalau Android TV box ni, dia punya limitation tu tak banyak lah. Sebab korang tahu kan, ramai pengguna yang guna Android ni nak buat apa pun boleh. Nak hantar file, nak tengok movie, pirate lah apa, aplikasi pirate, aplikasi haram apa semua. Yang pelik-pelik, yang tak pelik, semua boleh masuk dalam Android ni. Korang bayangkan sebuah device yang dinamakan TV box menggunakan OS ataupun operating system Android.
Adakah ianya sama dekat phone? Ya, dia akan jadi lebih kurang macam tu. Mungkin ada setengah limitation lah yang sepatutnya boleh dekat Android biasa, dekat handphone Android, tapi tak boleh dibuat dalam Android TV Box. Tapi lebih senang aku cakap, Android TV Box ni lebih banyak customization yang korang boleh buat, dan internal dia, interface dia sangat mudah menyerupai handphone Android. Sebab namanya dah Android dan dia OS Android, dan interface dia pastinya lebih kurang CP-CP, walaupun tak sama tapi menyerupai, senang faham, senang guna, sama dengan Android. Itu korang kena faham. Memang mudah untuk digunakan. Lepas tu, ada lagi satu benda di mana korang kena tahu, di mana Android TV Box ni kebiasaannya dia ada macam-macam spek tau. Ada spek yang kosong, kurang output dengan input, dan ada spek yang banyak output, banyak input. Ada TV Box yang mempunyai input USB Type A, lepas tu yang 3.0 lah, 2.0 banyak USB, internet port lah, apa lagi, macam-macam port dia ada. Lepas tu ada port speaker, korang boleh cocok speaker dalam tu, korang boleh cocok pen drive, hard disk dalam tu, korang boleh cocok internet directly menggunakan kabel LAN tu, dapat internet yang lebih stable daripada guna wifi. Wifi pula modem jauh-jauh belakang store sana korang pergi letak. Lepas tu TV dekat ruang tamu, tak sampai wifi. Kalau pakai TV box, pakai kabel boleh geng. Tarik je kabel panjang-panjang daripada depan sampai belakang, sambung dekat modem, sambungkan dekat TV box. Dah dapat satu connection internet menggunakan kabel yang stable. Lepas tu daripada segi USB A port, USB, nak buat apa? Korang boleh gunakan untuk tengok apa-apa media melalui USB tu. Korang ada pendrive kan? Let's say pendrive 8GB, cocok korang nak tengok korang punya gambar, gambar korang pergi bercuti dekat Japan, tengok dekat skrin besar, gunakan sebagai orang kata jadi wallpaper ataupun gambar dekat dinding kan. Saudara mara datang, letak gambar tu, jalankan, skip, dia jalan sendiri. Kan nampak macam best kan? Kita boleh bakar saudara kita kan. Itu hari aku pergi Jepun, best gila. Best tu, boleh tengok media, tengok gambar. Lepas tu korang ada video, pun boleh tengok video. Cocok je pendrive ke hard disk dekat situ. Lepas tu korang boleh play movie atau video-video korang yang korang record. Ataupun mungkin korang ada collection movie yang lama-lama korang nak tengok balik, pun boleh menggunakan tu. MP3 boleh sangat. Korang ada banyak lagu dekat pendrive tu kan, lagu-lagu favorite korang nak dengar, cocok, dan korang download dia punya player dan korang terus play. Korang boleh layan lagu-lagu favorite korang. Tak ada internet pun tak apa time tu, sebab benda tu offline. Best tak? Mesti best. Boleh, banyak function sangat kalau ada Android TV Box ni. Lepas tu korang kena tahu apa-apa tricks, apa-apa teknik dalam penggunaan TV Box ni, skill dia ramai orang tahu daripada kalau korang nak tanya segalanya berkaitan dengan smart TV saja. Kalau katakan smart TV korang ada problem ni, daripada segi OS dia, tak semua orang tahu. Tapi kalau korang gunakan Android TV Box, ada masalah OS, kalau korang tanya kawan-kawan ataupun tanya orang dekat luar sana, dekat grup Facebook ke kat mana, ramai orang boleh jawab. Sebab lebih ramai dekat luar sana yang menggunakan fungsi Android TV Box daripada menggunakan fungsi Smart TV sahaja. Itu korang kena sedar tu. Jadi dekat sini adakah terjawab persoalan korang di mana kalau ada Smart TV nak pakai Android TV Box ke tidak? Apa pendapat korang di luar sana? Adakah ada beberapa poin penting yang lain yang aku lupa nak bagi tahu dalam video ni? Kongsikan dekat ruangan komen di bawah. Dan kepada korang yang nak beli SIM card ke apa ke, tahu SIM card apa yang best, boleh PM dekat ruangan description dan korang akan dibawa kepada Tuan Penasihat Telco, bukan penjual SIM card. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.